Buatnya suara. Okey, apa yang dinamakan rangkaian kat sini? Apa yang kau faham? Apa yang kau faham dengan rangkaian kat sini? Dalam buku teks ada, dalam skrin ni boleh tengok. Okey, rangkaian dekat sini macam yang kau faham lah. Rangkaian dia macam apa tu, internet berangkai-berangkai. Itu rangkaian. So, rangkaian di sini dia ada bucu dengan dia ada bucu dan dia ada tepi. Apa yang kita kata bucu dengan, tengok di sini, bucu dengan tepi. Okey, apa yang kita panggil bucu dengan tepi tu? Okey, bucu contohnya, kau tengok ni, di sini, bucu contohnya kawasan, bandar, pekan, itu dinamakan bucu. Contohlah, kau tengok sini ni, bucu ni. Kalau di tepi di sini bermaksud macam jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api, itu adalah tepi. Siapa tak faham, direct tanya saya nah. Itu adalah tepi. Okey, itu rangkaian pengangkutan darat. Kalau rangkaian sosial ni, kalau bucu dia macam apa? Individu, kumpulan, organisasi. Tepi-tepi dia macam hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Itu kita panggilkan tepi dia. Ini adalah bucu lah. Ni bucu ni. Ni bucu. Ni bucu. Okey, ni bucu. Ni adalah bucu. Ni bucu semua ni. Yang tepi ni, yang rangkaian, yang jalan ni adalah dinamakan tepi. Okey, clear tak? Apa yang dimaksudkan bucu dengan tepi tu? Boleh faham tak? Okey, boleh faham tak rangkaian ni? Boleh faham tak? Cuba sebutlah hampa ni. Ya Allah, suara hampa ni jadi senanglah saya nak continue terus. Okey, so di sini tanda yang perlu hampa tahu. Yang perlu hampa tahu, dalam buku teks semua ada, dan di sini saya nak kamu salin. Okey, zon informasi ni yang tengok. Allah. Okey, zon informasi ni yang tengok. Ni. Okey, tengok sini. Yang zon informasi ni saya nak kamu salin. Okey, so di sini G adalah graf. Kalau dia kata simbol V tu adalah bucu. Bucu di sini bermaksud adalah V di sini bermaksud adalah vertex. Dalam bahasa Inggeris adalah vertices. Okey, bucu. Di mana bucu ni macam orang lah. Orang, lepas tu bandar macam tadi tu kan. E tu adalah tepi. Tepi tu macam apa tadi? Saya kata macam kawan, macam jalan raya. Itu adalah E, simbol E. D adalah darjah dan simbol hak bawah ni kita panggil apa tau? Itu adalah jumlah. Okey. So untuk darjah, kamu tengok di sebelah sini, untuk darjah kita akan guna formula ni. Jumlah darjah, jumlah darjah sama dengan 2E. 2E ni bermaksud 2 darab E. E ni adalah tepi lah. Okey. So, hampa salin ni. Dalam buku latihan salin nota ni dan salin yang ni. Okey, faham? Okey, apakah yang anda faham tentang graf mudah? Okey, graf mudah. Okey, graf mudah ni adalah graf yang tidak mengandungi gelung. Okey, yang tidak mengandungi gelung ataupun yang tak ada berbilang tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Faham tak apa ni?
Maksudnya di sini dia kata apa? Dia kata graf mudah ni adalah dia tak mengandungi gelung. Gelung di sini bermaksud macam ni lah gelung ni. Ha, tu gelung. Tu adalah gelung. Ini adalah berbilangan dengan tepi. Kalau gelung tu yang bulat tu. Ha, itu dinamakan graf mudah. Maksudnya graf mudah dia macam ni lah. Dia straight saja. Ha, itu adalah graf mudah. Okey, mari kita tengok contoh pertama. Okey, contoh pertama. Okey, dia kata berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V dan bilangan V. Ha, tu saya kata bila N di sini adalah bilangan. Dia tentukan V dan bilangan V. Okey, bila kamu tengok penyelesaian dekat bawah ni, kamu faham ke tak faham? Faham tak? Boleh faham tak apa yang dia bagi penerangan tu? Boleh faham tak? Tak faham? Okey, senang je di sini. Okey, tadi saya kata V ni adalah bucu. Maksudnya dia pusat lah. Kalau bahasa yang senang nak mudah, dia adalah pusat. Ha, macam apa dia? Sekolah, bandar tadi kan. Okey, so di sini pusat dia ada berapa? 1. Ni pusat lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So itu adalah V dia, iaitu bucu dia, pusat dia. Faham? Ha, jadi kita senarai lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh faham? Senang je kan? Okey, lepas tu dia kata bilangan bucu dia ada berapa? Ha, ni bilangan bucu dia ada berapa? 1, 2, 3. Okey, bilangan bucu dia ada 6. Boleh? Okey, mari kita tengok tepi dia pula. Okey, tepi dia. Tepi di sini simbol dia adalah E. Okey, simbol dia adalah E. Ha, tengok dia lah. Okey, dia kata 1, 2, 1, 5, 2, 3 tu kamu faham tak? Yang dinamakan 1, 2, 1, 2, 3 tu, yang ni. Kau faham tak yang ni? Okey, yang lain boleh faham tak yang ni? 4 PSV 2, boleh faham tak? Faham. Okey, so kalau faham tak perlu saya tengah lah. Tasnim boleh tak Tasnim? Tasnim boleh faham tak? Okey, so di sini okey, bagus. So di sini bilangan bilangan tepi dia ada 7 lah. 1, 2. Nampak ni 1, 2 ni adalah E1. E2. Bilangan tepi dia tu. Lepas tu ambil 2 pula. E3. E4. E5. E6. E7. Last kali kita dapat 5, 6. So dia 7 lah. Ha, tu dinamakan bilangan tepi. Okey, bilangan darjah. Bilangan darjah tadi, bila kita tengok kat atas ni, dia adalah 2 darab E. Bilangan darjah yang jumlah bilangan darjah. So tadi kita dapat E kita di sini dia ada 7. E kita 7. So macam mana nak kira? Maksudnya kita dapat di sini 2 kali E kan. Jadi 2 darab 7, kita dapat di sini 14. Ha, itulah jawapan dia. Jadi di sini bilangan darjah kita, kamu tengok dekat sini, dia kata 2 kan. Ha, kamu tengok yang bahagian ni, dia kata 2, D1, 2, D2, 3. Faham tak yang tu? Kalau tak faham, saya tunjuk macam mana dapat. Faham tak? Okey, senang je yang ni. Kamu tengok dekat D, D tu adalah bermaksud darjah. Okey, kamu tengok satu ni. Bilangan darjah dia, darjah adalah hubungan di mana dia kata apa tadi? Ialah bilangan tepi yang mengaitkan 2 bucu. Bilangan tepi yang mengaitkan 2 bucu. So di sini untuk D1 kamu tengok. Okey. D1 di sini dia ada apa? Okey, dia mengaitkan ni satu. Ni satu, Allah.
Okey. Saya tak dekat ni. Okey. Ni satu. Ni satu. So dia dapat dua. Dia mengaitkan ini satu, ini satu dengan tiga. Dapat dua. Okey. Lepas tu D2 pula, tengok bucu 2. Dia berhubung dengan berapa lagi? Dia berhubung dengan 3 dengan 1 dengan 4. So dia dapat berapa darjah dia? 3. Boleh faham yang tu? Boleh tak? Okey. Kalau dia kata D2, D3 pula, darjah 3. Dia ada berapa hubungan darjah 3 ni? Bucu dia ada berapa? 2. Dia main kat sini 1. Dia keluar kat sini 1. So dia ada 2. Kalau D4. Okey, D4 dia ada 3. Dia macam mana dia keluar mana ni 1, ni 1, ni 1. Dia 3. Kalau D5 dia ada 3 jugalah. 1, 2, 3. Okey, kalau darjah 6, D6 kita ada berapa? Ni D6 kan? Dia ada 1 saja. So, bila kita total semua, dia dapat 14. Nampak? Sama dah dengan yang ni. Yang ni kita dapatkan dia bucu. 7 kita tulis darab kan? Kalau kita tak tahu bucu. Ni dah cara untuk nak bilang darjah. Okey. Mari kita tengok contoh 2. Contoh 2 dia kata apa? Nyatakan bilangan bucu tepi darjah bagi graf mudah berikut. Okey, yang ni senang saja. Okey, kalau kamu tengok di sini dia ada yang pertama ni dia ada berapa bucu V. V dia berapa? V 7. Tepi dia ada berapa? Tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak 7 juga. Darjah dia berapa? 2 darab tepi kan? Tepi 7 tadi. So dapat 14. Nampak? Senangnya kan yang ni kan? Senang je. 5 PSV 2 ada soalan tak setakat ni? Tak ada Okey, tak ada. Bagus. Okey, tengok contoh B pula. Contoh B dia kata apa? Berapa bilangan bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bilangan bucu. Bilangan tepi dia berapa? 1. Ni bilangan tepi dia. Lekat ni. Okey. Bilangan tepi dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tepi dia ada 9. Okey, berapa bilangan darjah? Bilangan darjah adalah formula dia adalah 2i kan. Maksudnya 2 darab tepi. So tepi dia 9, maksudnya 2 darab 9 kita dapat 18. Boleh faham yang ni? Okey, alright. So di situ itu adalah graf mudah. Graf mudah macam tu. Dia tak ada gelung dan berbilangan tepi. Okey, mari kita tengok di sini pula. Apakah maksud berbilangan tepi pada graf? Berbilangan tepi dengan gelung pada graf. Okey, berbilang tepi adalah ni lah ni. Melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Okey, bilangan darjah dia ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, kita tengok apa dia yang dia habaq ni. Okey, kalau gelung. Gelung ni dia melibatkan satu bucu. Gelung di sini yang ni. Kalau ni adalah gelung. R ni adalah gelung, S ni pun adalah gelung. Okey, kalau cara mudah gelung ni adalah roundabout. Dia pusing, itu adalah roundabout lah gelung. Okey. So dikata gelung ni tak ada tepi, berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal.
bilangan darjah setiap gelung adalah 2. Okey, saya ceritakan apa yang dia abang ni. Okey, kerana gelung ni kena berbalik kepada bucu. Maksudnya bila dia pusing, ini adalah dia punya bucu. Ini adalah bucu. Maksudnya dia pusing. Balik kepada bucu balik. Itu adalah gelung. Dia masuk. Lepas tu dia akan keluar lah. Nampak tak? Bila dia masuk, dia akan keluar balik. So, di sini dinamakan gelung. Okey, yang dia kata berbilang tepi tu, yang ni lah ni. Ni adalah berbilang tepi. Okey, boleh beza tak? Berbilang tepi dengan gelung. Boleh kan? Okey, mari kita tengok contoh 3. Dia sama juga macam gerah mudah. Okey, gerah mudah dia tak ada gelung tepi dan dia tak ada berbilang tepi dan dia tak ada gelung. Okey, mari tengok contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey, dia suruh nyatakan V dan bilangan V, I dan bilangan I dan bilangan rajah. Dia suruh nyatakan bucu dengan tepi. Okey, kalau berdasarkan dekat sini, dia punya V dia, bucu dia ada apa dia? P, Q, R, S, T, U. Itu adalah dia punya bucu. Berapa bilangan bucu dia? 6 lah. Nampak kira kat sini. Adalah 6. Okey, tengok memori saya ni. V adalah set bucu, I adalah set tepi. Okey, B dia kata berapa bilangan tepi dia? Okey, bilangan tepi dia kita dah dapat ni dah. Okey, bilangan tepi dia di sini macam mana nak kira? Dia kata PQ, PU, PU. Okey, so di sini apa yang kamu faham dekat sini? Dia kata apa? PQ. Okey, ni ada satu. Tepi dia adalah P. Okey. Ni satu. PU. Boleh faham tak? PU nampak dia ni? PQ. Boleh? Okey, lepas daripada apa tu pusat tu, ni nama jalan lah. Nak mudah ni adalah jalan. Okey. Tepi tu dia jalan. Okey, dia jalan ke PQ, lepas tu dia jalan ke mana? P, U satu, lepas tu dia jalan 2 kali. Ini adalah berbilang tepi. Bila berbilang tepi, dia 2 kali. Iaitu PU, PU. Nampak di sini? PU dengan PU. Okey, faham? So, habis P, kita ambil Q pula. Q, dia jalan kepada Q, R dengan Q, U. Nampak tak? Dia boleh tak P balik ke QP? Boleh tak? Kalau kita tulis QP, boleh tak? Boleh tak kalau saya kata saya nak tulis QP? Boleh. Boleh ke? Tak boleh. Kalau tak boleh. Kalau untuk darjah boleh. Kita ambil QP balik. Faham? Tapi kalau untuk jalan ni dia tak boleh dah. Sebab apa? PQ ni dah ambil dah. Nampak tak? PQ dah ada dah. Nampak ni. Di sini PQ. Nampak? Faham? Faham tak? Jadi QP ni tak boleh. Untuk tepi tak boleh. Tapi kalau untuk darjah kita boleh ambil QP ni. Darjah dia abang dia apa tu bucu kan. Okey, lepas tu kalau R. R apa? Dia keluar dia jalan kepada RT dengan RS. Bucu ni dia berhubung dengan dua bandang lah. Maksudnya 2 bandang lah tu. Okey, lepas tu kalau S jadi apa? S di sini maksudnya dia adalah gelung. Kalau gelung maksudnya di sini dia pusing. Bila dia pusing dia akan balik kepada
bucu yang sama kan. Tu saya kata tadi kan. Dia pusing. Dia akan balik pada bucu yang sama. Jadi di sini kita akan buat di sini adalah SS. Faham? Ingat SS. Sebab dia pusing, dia balik kepada S. Lepas tu satu lagi S ni jalan dia adalah ST. Lepas tu yang ni TU. Habislah. STTU. So berapa kita dapat tepi dia? 10. Nampak? Senang tak? Boleh tak? Sehari saya nak suruh hampa buat latihan. Okey, saya nak tunjuk jalan kerja macam ni. Saya tak mau bagi tahu bilangan, saya tunjuk jalan kerja. Boleh tak? Okey, kita tengok pula bilangan darjah dia. Bilangan darjah dia dekat sini. Hampa tengok bilangan darjah dia. Di sini dia kata bilangan darjah dia 20. Okey, macam mana dapat 20? Macam saya kata tadilah. Okey, bilangan darjah dengan tepi dia macam hampir sama. Tapi bila tepi ni dia tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik macam mana? Dia tak boleh dapat yang jalan yang sama lah. Okey. Faham tak? Tepi dengan darjah nak faham kan? Okey, mari kita tengok bucu P. Bucu P. Bucu P darjah dia ada berapa? Okey, dia P, darjah dia P kepada PQ, PU, PU. So, dia dapat 3 darjah. Nampak? Kalau Q, kamu nampak Q. Q tadi, dia P kepada QR, dia berhubung dengan QU, dia berhubung dengan apa lagi? QP. Nampak tak? So, kita dapat 3. Itu ada darjah. Tadi kalau saya kata tepi, dia tak boleh balik kepada QP kan? Tapi kalau darjah, kita ambil QP. Dia berhubung. Okey, kalau R, berapa R? 1, RS, RT dengan RQ. 3 juga. Kalau S, S ada 4. Cepat tak macam dia dapat 4. Dia pusing kan? SS, dia pusing. Okey, dia pusing kat sini. SS1. SR1. ST1. Dia baru 3 kan? Lepas tu kenapa dia kata 4 ni? Siapa yang tak faham? Siapa yang faham? Oh, tak faham. Okey. Kan saya kata tadi, kalau dia gelung, dia akan pusing. Kan gelung kan? Dia akan pusing. Dia pusingkan dia balik ke sini. Maksudnya dia akan 2 kali lah. Dia pusing 1. Dia masuk. Lepas tu dia pusing. Lepas tu dia akan keluar balik lah. Nampak tak? Tu yang kita panggil 2. Nampak tu? Tip kat sini, kat tepi ni. Nampak tak? Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Iaitu pusingan mengikut arah jam dan pusingan mengikut lawan arah jam. Nampak? Faham yang ni? Tu yang kita panggil gelung kat sini 2. Dia masuk, dia pusing ikut jam. Okey, lepas tu dia lawan ikut jam. Nampak? Tu dia kata 2. Jadi di sini untuk S kita dapat darjah dia 4. Kalau gelung ni memang 2 dah. Lepas tu 2, 3, 4. So dia dapat 4. Boleh faham yang tu? Faham tak? Okey. Ingat ke? Kalau gelung ni dia 2 arah. Lawan jam, ikut jam. Okey, lepas tu T. T di sini dia ada berapa T? 1, 2, 3. So dapat 3. Okey. U pula. Dia ada berapa? 1. Ni U kan? Ni 1, 2, 3, 4. So dia dapat 4. So, bila kita kira semua darjah dia dapat 20. Kan, kalau kita ikut kepada formula iaitu 2E. E ada tepi. E kita ada 10. Jadi, 2 darab 10 dapat 20. Nampak? Senangnya kan? Senang tak? Okey, senang je. Okey, itu adalah pengiraan dia. Okey, so di sini kita nak boleh tak saya nak kamu buat nombor 1, buat sekarang saya bagi dalam masa 10 minit je.
dengan nombor 2. Okey, buat sekarang. Sempat dah 10 minit. Sempat dah bagi masa 10 minit tu untuk kamu buat. Senang ke yang ni? Buat dalam buku dah betul je. Saya hampa buat dalam buku. Lo ni saya nak dapat jawapan lu. Hampa conteng dulu. Berdasarkan apa yang saya ajak kat atas ni, yang hampa faham, okey, hampa conteng dulu, congok-congok dulu. Lepas tu sebab saya nak dengar jawapan daripada hampa ni. Lepas tu baru salin dalam buku latihan. Buat je lah kerja. Okey, buat sekarang.